Hmm? Apalah. Kira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mari jumpa sekali lagi peminat kita. Jadi sebentar tadi itu kita maaf lah dengan kerana ada sedikit kecemasan, jadi kita kena berhenti sebentar. Kena berhenti sebentar. InsyaAllah kita sambung ke lagi. Sambung ke lagi untuk sejarah kita. Tadi kita akhiri kata setelah Syekh Said setelah Syekh Said menamakan tak nama kepada Raja Tani yang masuk Islam, iaitu Raja Payatuna Kepal tu nama Ismail, dan guna Sultan Ismail Shah, guna dua-dua kalimah raja makna Arab dan makna Parisi. Nama resmi dia Sultan Ismail Shah Zillullah fil Alam. Dan juga Raja Ismail Shah tadi pun Syekh Said tak ke nama juga anak dia ada di Goreng tu. Anak dia ada di Goreng tu lelaki, perempuan, laki. Jadi laki hak sulung tu kita baca kembali. Arakian, maka Syekh Said pun memberi nama akan paduka anak kanda baginda yang tua itu anak tua itu Muzaffar. Anak tua sulung tu nama Muzaffar. Dan yang tua perempuan itu dinamai Siti Aisyah. Kalau kita asal lagi itu dia panggil Tengku Aisyah Dan yang bongsu laki-laki dinamainya Mansur. Jadi nama Muzaffar, Aisyah, Mansur. Kalau kita tengok peta, kalau kita tengok takta yang tulis tak apa ni. Namanya Sultan Ismail Shah ni, dia ada anak 3 yang pertama tu laki-laki, yang kedua tu perempuan, yang ketiga tu laki. Anak dia ada 3. Anak dengan Maisuri besar ni. Jadi sulung tu nama Muzaffar. Lepas tu dia jadi raja lepas pada pak dia mangkat, pak dia meninggal Sultan Ismail Shah. Muzaffar. Anak yang kedua perempuan tu nama Aisyah. Kalau lepas tu pula dalam sejarah ni sebut pula lepas dia tu buat Raja Molek dah, Aisyah tu dihantar lagi untuk dikahwin dengan Raja Shah. Raja Shah ini ataupun Raja Shah. Raja Shah duduk di Teluk Leweng. Raja Telubel tu lah. Dulu panggil Negeri Shah. Negeri Shah itu Islam juga. Raja dia tu nama Raja Jalal. Nikah dengan Aisyah, anak Raja Ismail. Dan anak yang bosu dia, jatah namanya Mansur. Namanya Mansur. 3 Hasan ni mana nikah dengan Tani bila lagu mana ni kita sambung lepas ni kita baca kitab habis dulu hak muka ni. Baca kitab habis dulu hak muka ni. InsyaAllah. Setelah sudah Syekh Said memberi nama akan anak kanda baginda itu, maka baginda pun mengurniai akan Syekh Said itu terlalu banyak daripada emas, perak dan kain yang indah-indah.
Bos Syekh Said tak nama molek belakang dak anak-anak raja setengah raja. Raja pun mukrinai. Memuliakan. Saya kasihnya kepada Said dia bui. Banyak dia katanya gapo wi emas, wi perak, lepas tu wi kain hok molek-molek. Kain hok molek-molek. Orang nak ambil dulu kain tak sepoi ambil lo ni beli kok pak raja lelang 5 kok 10 kok boleh pakai dah. Zaman dulu ni boleh kain sekeping-keping ni payah dia mau tenung. Jadi kain taning ni panggil terkenal juga zaman dulu. Bahasa Sia panggil pacuan tani. Kain taning tu molek. Ada kain Cina, kain cuai, banyak kagak kain taning tu dah. Hatta maka Syekh Said pun bermohonlah pada raja, lalu kembali ke rumahnya di biara Kampung Pasai. Dia jadi kata lepas tu maka Syekh Said pun minta izin pada raja, minta klik duk rumah dia di biara Kampung Pasai ataupun biara Tok Pasai dah. Klik di rumah dia. Syahadan pada zaman itu segala rakyat yang di dalam negeri juga yang membawa agama Islam. Pada zaman itu segala rakyat yang di dalam negeri juga yang membawa agama Islam. Ini bermaknanya rakyat taning hodok dalam kerajaan tani pada masa tu pun Islam juga, masuk Islam supaya raja. Dan segala rakyat yang di luar daerah negeri seorang pun tiada masuk Islam. Jadi hok dari luar pun supaya dah Islam. Adapun raja itu sungguh pun ia membawa agama Islam, yang menyembah berhala dan makan babi itu juga yang ditinggalkan. Lain daripada itu, segala pekerjaan kafir itu suatu pun tiada diubahnya. Ni pahal dak ni royak ni. Dia kata raja masuk Islam, semua masuk Islam, rakyat dalam luar jauh-jauh pun Islam. Lepas tu hok dapat bukti jelas kata Islamnya jadi raja, hok duk sembah tokong, sembah berhala makan babi tu berhenti. Tak ada dah. Sembah tokong maka tak ada dah. Tinggal habis tokong-tokong, tinggal le hotel habis. Ataupun kamu duk le hotel biasa, ataupun tak ada paduh lah. Makan babi pun tak makan dah. Babi-babi pun ni. Tapi benda lain hok seperti orang kafir bukan Islam tu masih lagi duk guna. Duk buat. Dia masuk dia baru masuk Islam. Dah. Dia baru masuk Islam. Kalau kita ingat zaman dulu pun supa ya zaman mek-mek kita, mak-mak kita zaman dulu pun tak ada pakai baju kurung kita learning. Dah, pakai baju bandung, pakai baju panjang, jarang dia nak kelubung dia, dia menyanggur tak kain, tak tekak, tak kepala gitu biasa je. Ni lama-kelamaan ni kita kau tahu agama ni, jadi kita pun kau tutup aurat. Jadi seperti mana dalam prinsip agama Islam dah. Pada masa ni biasa dulu sebab ia baru Islam dah. Kita nak kali aling lalu dah tahu Islam sungguh tak boleh jadi. Sebab ni dia baru masuk Islam, dia kokoh lagi. Jadi ulama tani kita ni dia pandai, dia kokoh pulah untuk nak masuk ke ajaran Islam tu penuh. Hatta antara berapa tahun lamanya maka datang sebuah wangkang Cina. Lain daripada adat purbakala persembahnya itu. Dia kata hatta mereka tak berapa lama tak berapa antara berapa tahun lamanya, tak berapa tahun lagi ada seorang wangkang Cina, ada sebuah wangkang Cina. Wangkang Cina ni perahu belayar. Perahu belayar mari daripada negeri Cina. Lepas tu orang zaman dulu ni kalau orang luar negeri ataupun orang asing kalau dia mari pergi negeri mana, negeri asing hok dia bukan negeri dia kena masuk mengadap gajah di negeri itu dulu ataupun masuk mengadap pembesar di negeri itu dulu. Ini panggil adat ataupun protokol.
orang luar hok gi di rumah orang. Deh, gini negeri orang lain. Jadi Cina ni masuk untuk adat biasa, masuk di temu raja tani dulu. Deh. Ada sebuah peluru batu. Besarnya ada seperti bakul muat 8 gantang. Jadi dia masuk menghadap raja, orang bangsa mana-mana dulu pun dia nak wi bagi hadiah kepada raja. Ikutlah wi bagi apa-apa pun dia nak hadiah kepada raja. Jadi Cina ni dia hok mari sute wake Cina ni, dia perahu belayar Cina besar ni, mari sapatan ni tu dia wi apa kepada raja tani? Wi sebuah peluru batu. Peluru batu. Besar mana? Learning dia catat kata besar seperti bako. Besar bako. Deh. Dia ada istilah besar bako. Oh Allahmu, kau besar bako. Ya bako mari ambil dulu dah. Deh, seperti bako, besar mana bako ni? Muat 8 gantang, 8 gatel. Geti tak pergi. Orang yang melon ni dia cupok ke gatel dah ni kilo belaka dah. Deh. Selik 2 lik, kilo 2 kilo, tengah kilo setengah kata lagi. Tapi orang ni pesing ukure. Deh. Berat teh ukure zaman dulu panggil gatel, 8 gatel. 8 gatel nak berat mana ni wallah alam. Deh. Peluru bedil. Nah, peluru bedil besar lah, bukan dekat tu dah. Arakian telah nakoda Cina itu bermohon turun ke perahunya. Maka baginda pun bertitah kepada bendahara dan segala menteri hulu balang sekalian. Po Cina tu nakoda, panggil nakoda. Deh, nakoda ni kapten. Deh, ketua, kepala hok dotah kapal belayar tu. Panggil nakoda. Nakoda Cina tu pun minta izin klik ke perahu dia lah sebab dia masuk menghadap raja dah tu. Dia senil lah dia masuk menghadap raja dah tu. Dia berlaku apa-apa ni kerajaan kena tanggungjawab lah. Sebab dia nak mari nego ke, nak mari singgah saja nak buat apa ke, dia kena masuk menghadap raja untuk nak minta kemudahan untuk nak nego ke nak buat apa di negeri tu. Jadi negeri kita pun kena jaga. Kena beri kemudahan untuk dia nak mari nego sebab dia bayar dah pada raja tu. Selain pada dia nego, dia bayar duit harga yang nego dah tu, bayar cukai, bayar pajak apa tu. Hak ni dia masuk bagi atas kena beri hadiah pada raja. Ni adat mana-mana pun lagu ni berlaku oleh tanah Asia ni dah. Jadi pun kapten nakoda Cina ni klik perahu dia, raja ni panggil menteri dengan bendahara dia, hulu balai dia, lepas tu dia nak royak apa lah ni dah. Raja kata mana? Apa bicara engkau sekalian? Nakoda Cina persembahkan peluru kepada kita ini. Dia kata, lagu mana lagu mana kita nak kira ni? Buat kita semua ni. Deh, nakoda Cina ni sembah atau nakoda Cina ni hadiah serah wi kat aku ni peluru bedil. Peluru bedil besar kat aku. Maka sembah segala menteri hulu balangnya. Fok menteri pun jawab sekali no. Daulat tuanku, patik sekalian harapkan ampun beribu-ribu ampun ke bawah duli yang maha mulia ini. Dah. Jadi jawab lagu mana dia ni? Fok hulu balai menteri ni. Dia jawab tu ampun tu aku gitu mengikut raja kata korang lagu tu lagu mana raja raja pun kata maka titah baginda. Raja pun jawab kita tambah lagi, pada hati kita akan nakoda Cina itu seorang dagang. Maka ia memberikan kita sebutir peluru yang besar ini. Akan kita seorang raja sebuah negeri tiada menaruh bedil yang dapat dibedilkan peluru itu. Maka menjadi aiblah kita pada segala negeri yang asing. Ni jawab pe raja Mula dia tanya lagu mana ni Dia ke Cina mari peluru ni. Peluru dia besar kat kita ni, kat aku ni. Dah. Baru rakyat kata, ikutlah raja nampak lagu mananya. Jadi Fok menteri pun jawab raja pun jawab pula nakoda Cina ni pedagang.
mari nego. Dek mari nego. Lepas tu wi sebutir peluru besar ni. Lepas tu wi ke aku jadi raja ni. Aku jadi raja di negeri Taning ni. Aku rasa malu. Kok orang lah ya tu peluru ada, kita bedil tak ada. Tak ada seputong bok bedil besar kita ni. Zaman dulu ni dah. Zaman dulu dah. Ni kau bedil Taning tak ada lagi lah ni. Ni nak ya tu mula-mula raja mikir nak ada bedil. Dah bedil besar tak ada, kuasa malu kok negeri asing. Kok orang-orang asing, kok orang luar negeri kuasa malu sungguh raja tu. Malu peluru ada bedil tak ada. Dah supaya tu orang orang muda menikah dak lagi. Gitu. Sudah. Alah terbalik pula. Inilah. Dah. Tu raja royak atau yo malu. Malu kok orang luar. Dah. Ada peluru. Cina win tapi besar tak ada. Maka sembah segala menterinya. Pak menteri pun jawab klik kata, sebenarnya lah seperti titah duli yang maha mulia itu. Kerana patik sekalian ini hamba ke bawah duli Syah Alam. Mana titah patik sekalian junjung. Pak menteri pula tak setia molek pada raja. Deh, tak ada kecek apa kita ni ngoyak kata. Maka sembah segala menterinya. Sebenarnya lah seperti titah duli yang maha mulia itu. Kerana supaya dah lah hamba penapa aku tu lah raja malu kok orang ni kita ada peluru tak ada bedil. Kerana patik sekalian ni pun hamba bawah duli Syah Alam. Dan hamba sekalian ni pun adalah hamba ni bawah raja kita ni belaka. Apa raja Khamsang tu baik, apa raja arah tu baik, kami junjunglah lagu tu. Kami ikutlah lagu tu dah. Hatta maka titah baginda. Raja pun jawab klik. Kata gana? Jika demikian, temenggung canangkanlah. Jangan siapa-siapa membawa keluar tembaga dalam negeri ini 3 tahun. Dan jangan dijual pada segala dagang. Barang siapa melalui titah kita ini, kita bunuh. Ni raja jawab. Kalau gitu lagu ninggah. Mung temegong. Tok temegong. Gi canangkanlah mung gi buat deh. Gi canang ni kita tepo deh. Jangan siapa-siapa bawa keluar temaga. Sebab benda besar ni dia kena buat ramuan dia tu temaga. Hok besar kau penting kali. Jadi kata, jangan dia jual beli yang waktu pergi luar negeri temaga dalam masa 3 tahun. Buat benda ni 3 tahun. Siapa hok ambil pergi jual? Siapa hok pergi nego temaga dalam masa 3 tahun ni, hukum bunuh. Kita ini kita ni bunuh. Nak bunuh. Aku nak bunuh. Hukum bunuh. Jadi maka baginda pun menyembah lalu keluar pulang masing-masing rumahnya. Raja royak pak raja lepas tu bakal keluar klik pergi ke rumah masing-masing. Maka temenggung pun menyuruhkan orangnya memalu canang seperti titah raja itu. Dah. Jadi temenggung pun kata gong po tadi po dulu cari tok bomo tu dah. Kata gong kata 3 tahun ni jangan jual temaga. 3 tahun ni jangan duk jual temaga. Tak boleh jual beli temaga. Tu. Kau apa dah? Kita sambung lagi. Syahadan dalam 3 tahun itu datanglah sebuah seluk dari Melaka berniaga membawa dagangan terlalu indah. Iaitu dalam masa 3 tahun tu raja duk usaha nak bedil besar tu dah. Dia kata mari sebuah seluk. Seluk ni perahu tak ada besar sangat. Seluk ni, perahu seluk dah. Perahu seluk ni halus sikit pada perahu belayar. Dari Melaka, mari pada negeri Melaka tu berniaga membawa dagangan terlalu indah. Bawa barang jual molek-molek lah weh. Kata mari di Melaka tu. Maka pada suatu hari ada seorang orang Minangkabau asalnya.
Duduk ia menjadi saudagar di dalam negeri Patani bernama Syekh Gombok. Di dalam masa 3 tahun tu Seluk Melaka mari pada negeri Melaka tu. Lepas tu ada seorang pedagang, seorang nego, saudagar. Asalnya orang Minangkabau. Orang Minangkabau ni di Sumatera Barat. Sumatera Barat di Pulau Sumatera, Indonesia sekarang. Dia mari nego di negeri Taning. Nama gapo tu orang Minangkabau tu? Nama Syekh Gombok. Maka ia pun menyuruhkan seorang muridnya yang bernama Abdul Mukmin itu pergi menawarkan tembaga kepada nakoda Seluk itu. Nakoda Seluk tadi tu perahu tu mari daripada negeri Melaka. Tapi di Taning tu ada orang duk nego orang luar negeri. Seorang tu orang Minangkabau nama Syekh Gombok. Dia suruh anak buah dia. Anak buah dia tu namanya Abdul Mukmin. Suruh Abdul Mukmin tu ditawar temaga kepada nakoda Seluk itu. Nak jual beli temaga. Maka nakoda itu pun mahulah ia membeli tembaga itu. Giduk tawarin nak jual temaga. Jadi nakoda hak negeri Melaka tu nak beli. Tak apa, setuju nak beli temaga tu. Dia tak tahu kali tu. Kata raja lari dah 3 tahun tak boleh duk jual beli temaga tu. Arakian, maka Syekh Gombok pun berjuallah tembaga itu. Syekh Gombok pun jual tembaga tu kepada Seluk Melaka. Ada kadar 4 pikul banyaknya sahaja. Banyak mana tembaga tu? 4 pikul saja. Nama dulu 4 pikul ni. Pikul ngatan ni super. 40 kilo. 400 kilo. 4 tang dah. 4 pikul. 4 pikul ni 4 tang. Banyak juga. Mago ni. Maka pada suatu malam, maka Syekh Gombok pun menyuruhkan Abdul Mukmin mengantarkan tembaga turun ke Seluk itu. Kelai apa ni. Tengok ni, waktu malam dia suruh anak buah dia nama Abdul Mukmin tu buat turun temaga dalam perahu Seluk orang Melaka. Maka Abdul Mukmin pun bertemu dengan orang bandar. Orang bandar memeriksa segala dagang itu. Jadi kau baru turun mahal tu, jadi kita temu dengan orang bandar. Orang bandar ni dia bermakna kepada orang hak tok Syah Badar. Satu jabatan hak kerajaan ni. Dalam bandar tu begal boleh. Sebab tu periksa segala barang dagang tu. Lalu ditangkapnya, kena igat selalu dah. Kerana kena igat sebab ada temaga dalam benda-benda yang hidup nego jual beli tu. Setelah hari siang, maka Abdul Mukmin pun dibawa orang kepada Laksmana. Orang kerja ya lak malam igat Abdul Mukmin boleh. Bawa mari esok ke hari siang hari tu. Fok askar Taning ni bawa Abdul Mukmin ni pergi jumpa Laksmana. Laksmana ni metak laut metak rera penglima laut. Laksmana ni askar laut. Arakian, maka Abdul Mukmin pun diperiksa oleh Laksmana. Jadi Laksmana pun soal lah siasat periksa lagi lah soal suang siapa empunya tembaga ini? Tanya siapa ni milik, siapa punya, siapa tuan maga ni. Maka dipersembahkannya lah segala ehwalnya itu kepada Laksmana. Jadi itu beliau pesuruh bagi semua tu kepada Laksmana. Hatta maka Laksmana pun masuk menghadap raja, bersembahkan Syekh Gombok berjual tembaga itu. Laksmana pun masuk menghadap raja, pergi mengadu kepada raja, kata ni Syekh Gombok
Dia Syekh Gombok tu jual beli tenaga. Maka titah baginda pada Temenggung suruh bunuh Syekh Gombok dua bermurid dengan Abdul Mukmin itu di pintu gajah di kaki jambatan Kedi itu. Kena lapor kepada raja dah. Kata ni, orang yang duk jual beli tenaga ni raja, langgar hukum kita ni, iaitu nama Syekh Gombok dengan anak murid dia tu nama Abdul Mukmin. Maka raja pun suruh pergi bunuh sebab mengikut hukum bunuh. Dia biasa lafaz dah dulu, raja nak kecek kursi tak boleh. Lagu tu lah. Raja nak kecek kelok-kelok tak boleh. Hukum bunuh, pergi hukum bunuh di pintu gajah. Pintu gajah dekat getok Kedi. Pintu gajah dekat getok Kedi. Maka mayatnya pun dibuangkan pada sungai Parit itulah. Mayat dia pun tanah turun dari sungai. Sebab dia ada unik-unik. Kalau kita nanti saya nak bagi tahunya, dia ada unik-unik taning tu yang nama Peraturan Pentadbiran Empat Berlapis Kerajaan Melayu Patani. Bagi konstitusi ataupun rak tamanung. Unik-unik hok pokrang hok duk mengetah negeri taning tu namanya lagu tu. Nanti kita ngaji dah, ya ada 3 bab. 3 bab. Ada bab bab sultan, bab pembesar negeri, bab pembesar daerah ataupun raja daerah, lepas tu bab penghulu tok mukim. Bab sultan tu ada sebelah ko. Kita boleh ngaji 1 2 3 gapo nanti sampai masa depan kita boleh tahu. Kata zaman dulu taning ni guna unik-unik gapo. Kalau bahasa Sia panggil ada si bot. Bot hindeng si 8 matra. Bot tisong tu 8 matra. Taning kita ya kerajaan ke dulu. Ya daulah. Ya negeri bebas, ya daulah. Ya ada rata menung. Ya ada unik-unik dia mengetah dengan jelas. Tak siapa lagi nak ngaji situ dah. InsyaAllah. Nanti situ tu ya bermula di zaman Raja Kuning. Raja Kuning orang yang reformasi semula tu. Jadi hak ni kita tengok gini dulu. Cerita turut-turut surat ni lah dah. Jadi apa hukum bunuh lepas tu boleh sungai. Jadi dulu kalau orang yang deraka, kalau orang asing. Orang asing lepas tu kena hukum bunuh di tengah di taning. Dia tak boleh tanah atas muka babi taning. Dia kena tanah dalam sungai. Dalam laut. Berlepas kisah ni ialah raja izin tanah di seberang dia panggil. Seberang Kesik itu iaitu di Kapur Datuk. Jadi Kapur Datuk dulu tu ia tempat tanah orang asing situ. Habis kubur di Kapur Datuk tu banyak. Dekat kubur Datuk Masjid Datuk tu juga orang panggil Kalai Mayat. Siapa loning pun orang Kapur Datuk tu kena belaka bagi Kalai Mayat. Dia teragi maya Jumaat di Kapur Datuk, turun-temurun lama-lama dah buat dia ni. Kalau maya Jumaat ni cuk putih semua. Dia pakai kain bersih molek dari situ. Lama-lama lah. Tu dah. Jadi kena buai, kena tanah dalam sungai Parit tu. Dengan takdir Allah Ta'ala di atas hambanya, maka mayat Syekh Gombok itu pun terdiri hingga pinggang di atas air itu. Dan mayat Abdul Mukmin itu terdiri sehingga dadanya di atas air. Apabila air surut, mayat kedua itu pun hanyut hilir. Kedua beriring-iring seperti orang berjalan rupanya. Apabila air pasang, mayat kedua orang itu pun hanyut balik ke jambatan pula. 3 hari lamanya yang demikian itu. Pasal mana? Bawa kena hukum bunuh, dia tanah turun dari sungai. Bawa tanah turun dari sungai ni dengan takdir Allah Ta'ala. Dengan takdir Allah Ta'ala, dia buat jadi mayat hak Syekh Gombok tu duduk diri. Mayat tak ada letak ke. Biasa ni kalau mati ke apa dia letak dengan air deh. Panjang sepuluh tidur. Tapi hak ni dia duduk diri, cokai duduk diri. Lepas tu duduk diri sekat apa tadi kata? Hingga pinggang, sekat pinggang. Bos orang lagi anak murid dia tu sekat dada. Jadi mayat bawa air suruh turun ke. Deh, bawa air naik, mayat pun naik sampai di getok gede. 3 hari duduk lagu ni. Ni pelak ni dah. Sungguh bahan wallahu alam lah. Tapi dalam kitab tulis lagu ni dah.
Boleh ada tu Allah Ta'ala nak tunjuk ke gapo zaman dulu tu, gitulah. Maka dipersembahkan orang kepada tok besar. Siapa pula tok besar? Jadi rakyat waktu orang tu pergi ngadu tok besar. Kita kena gambar kata kawasan lek tu ya kawasan Raja Jering. Raja Jering ni dia boleh gelar raja besar. Kalau belah lek ning lek sepadan tu nak tepuh dengan belah lek siang ni panggil raja nocik duk lek ni. Raja nocik panggil raja kecil. Kalau raja jala raja tok urang. Ya pak negeri ni ya bakal tulo Seri Wangsa. Ya lain dengan fok sai. Sai geruk. Sai ni bakal suku, bakal sai. Ya taning bakal pak-pak ni ya taning bakal tapi sai bakal sai. Reman ya bakal reman, legeh ya bakal legeh. Tapi fok lembah atau fok Seri Wangsa ni ya termasuk fok Jering, ya termasuk fok nocik, ya termasuk fok jala. Lepas tu ngataning sendiri pak. Ni fok bakal tulo. Ya tapi taning bakal ni. Tapi pak keturunan ni jadi raja kawasan besar-besar. Ni dah. Maka kalau raja lek Jering ni panggil raja besar. Nocik raja kecil. Kalau banding dengan siang dengan fok Wang Na, Wang Lang. Jadi orang yang ngaju kepada tok besar. Arakian, maka tok besar pun masuk menghadap raja, memohonkan mayat nakoda gombok dengan mayat Abdul Mukmin. Jadi tok besar pun masuk pergi royak kepada raja. Pergi mengadu kada mayat Syekh gombok dengan Syekh Abdul Mukmin lah. Minta nak kita tanim molek lah dah. Maka mayat itu pun dikurniai baginda. Raja pun kurnia. Raja pun ambil lah, ambil kita tanim. Maka mayat kedua itu pun disuruh oleh tok besar bawa ke seberang. Bawa ke seberang mana tak sana tu lah. Sebab ia teluk, kereta ni dia teluk. Kesek duk lek ni. Seberang kesek ni kena nak perahu lakoh gila ni dia turun di kapal datuk. Bawa gila sana. Setelah sampai ke pantai seberang itu, maka mayat nakoda gombok dan Abdul Mukmin itu pun ditarik orang naik hendak dikuburkan. Bawa sahabat tebing lek sana, lek kapal datuk dak seberai, panggil lek seberai tu. Maka dia mau apa heret mayat aku heret mayat usung mayat nak pergi kubur nak pergi kubur. Maka dengan takdir Allah Taala mayat dua bermurid dengan Abdul Mukmin, mayat tok panjang dua bermurid dengan Abdul Mukmin pun sekonyong-konyong memanjangkan dirinya dengan lembut. Jadi tiba-tiba jadi mayat tu jadi panjang. Jadi panjang. Ni wallahu alam lah ni dah. Jadi panjang. Sekonyong-konyong memanjangkan dirinya dengan lembut, dengan kokoh panjang. Tiada pernah mayat orang yang demikian itu. Tak ada lah mayat macam tu. Orang biasa ke tangan sudah. Tapi tiba-tiba mayat ni jadi panjang. Lah pelik jadi panjang. Maka mayat kedua itu pun dikuburkan orang lah. Setengah cerita kalau kisah ketua tu dia kata bawa nak tanik, panjang. Mau nak tanah lagi panjang, gali tambah panjang. Akhirnya kena lipat. Lipat di lutut ni kaki. Itu cerita orang tua. Tapi lah kita ni sebut atau bagi sahabat tebing usung mayat lagi tak kubur tu, kubur apa dipanjang. Ke kubur mayat tu dipanjang. Macam tu. Maka tanah situlah siapa gini orang panggil situ tu panggil tok panjang. Tok panjang deh. Hatta antara berapa selangnya, maka bedil itu pun dititahkan baginda kepada Datuk Bendahara, suruh tuanglah. Tak berapa tahun lagi bedil tu pun raja pun suruh Datuk Bendahara tuai po bedil dan tukangnya orang Rum. Tukar bedil itu orang Rum bernama Abdul Samad. Ingat ada Abdul Samad ni. Abdul Samad ni lah orang yang kita orang tani kena ingat.
Dia orang yang ditukar wak benda besar, dan juga dia jadi tukar hak wak masjid Kersik. Namanya Syekh Abdul Samad Ar-Rumi. Dia mari di Rum. Ar-Rum, bukan Rom. Rom tu Roma Itali, orang Greek, orang Roman tu. Nah, tapi ni Rum ni satu bandar duduk dekat Damaskus. Duduk dekat Damaskus dalam Syria lah ni. Nah, orang Arab, Rum, orang Syria lah. Maka bedil itu pun dituang oranglah dengan sempurnanya di hadapan kampung tembaga itulah. Kampung tembaga ni sekarang namanya Kampung Tarung. Kampung Tarung dekat bandar. Kampung Tarung itulah tempat orang buat bedil dulu. Tempat buat bedil besar tu Kampung Tarung. Dulu bagi kampung tembaga. Lalu jadi Kampung Tarung sebab dia tempat tarung bedil. Dah. Tetapi tiada dapat dibedilkan kerana bedil itu nipis. Macam mana wak molek dah botuwe dah nak teradah pak benggi tu tak jadi bedil ni weh. Sebab apa? Bedil tu nipis. Tak jaya dah benda tu, wak mula-mula tu tak jaya. Jamil bedil besar, jamil Raja Ismail Shah mula-mula tani tu tak jaya lagi weh. Buku berapa dah? 44 le 5 minit lagi dah. Lepas kita buka soalan. Kita sambung sikit lagi. InsyaAllah hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Hatta antara 3 tahun selangnya, maka bedil itu pun disuruh rombak oleh baginda, dijadikan 3 pucuk pula. Bedil besar tadi awak tu tak netuk dah teripis. Jadi raja suruh rombak kelik mula. Lepas tu rombak kelik mula, wak semula ada 3 bilah. 3 pucuk bedil. Nah. Adapun tetap kala menuang dia itu hijrat Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang 280. 280 ni. Maknanya bila ni jawab ni? Buat apa ni? Bedil ni zaman hijrah 280. Dah. Lepas pada hijrah ni bermula daripada Nabi hijrah daripada Mekah di Madinah bila 1. Dah. Ni 280. 280. Hijrah. Ni. Ni sanak ni kita tengok mula lah, atau kena tak kena munasabah tahulah, tapi orang dulu tanah lagu tu dah. Kurang 280 pada tahun tikus. Tahun tikus tanda molek ni, bedil satan ni sudah ni. Di Gabilah ni. Pada 3 hari bulan Ramadan. Bulan puasa lah pula dah. Buat bedil besar sudah dalam bulan puasa. Pada 3 hari bulan Ramadan, pada malam Selasa. Malam Selasa pula. Ni ikan bomoh aja ni. Jangan dengan molek weh dekat kakak nama ambil buat bomoh ni. Jadi bedil besar ni dia buat pada malam Selasa. Sudah malam Selasa tahun tikus. Tanggal 3 bulan Ramadan. 280 Hijriah. Dah. 280. Maka dengan daulat duli baginda, bedil 3 pucuk itu pun dituang oranglah dengan sempurnanya. Tu dia. Pada malam tu bedil 3 pucuk kata wak molek dah sempurna dia dituai demo demo tu jadi sungguh dah. Jadi bedil semua dah. Setelah sudah maka dinamainya bawa bedil 3 bilah dia 3 pucuk bedil besar ni, bedil punjai borang ni, Maryam ni sudah molek 3 utir tu tak nama dia. Dinamainya yang pertama nama Seri Negeri. Nama Seri Negeri. Dan yang kedua bernama Tokbok. Tokbok. Dan yang ketiga bernama Nang Liu Liu. Demikianlah hikayatnya. Ni habis. Sakut ngatuk tok panjang, sakut dengan wak bedil besar. Nak sakut kat tu.
Pakai no nama Tok Bok dengan Liu-Liu tak usah dengar. Bisa dengar tak? Deh, hak kita kenalnya Seri Nageri, Seri Patani, Mahalela. Deh, lepas ni kok mana ni nama Seri Nageri, nama Tok Bok, nama Nang Liu-Liu. Nang Liu-Liu nama memang Cina ni. Deh, memang Cina sebab dia nak mulia ke orang Cina lagi. Kita jangan tukar. Nak oyak sikit takut kita ni terbelit. Benda besar taning ni banyak. Hak ni mula-mula wak zaman Sultan Ismail Shah. Dia nama Seri Nageri, Tok Bok, Nang Liu-Liu. Lepas tu dia buat pula sekali lagi dengan cara besar-besar. Lepas tu buat pada zaman cucunya Raja Ismail, iaitu zaman Raja Hijaz. Raja Hijaz tu buat pula Seri Nageri, Seri Patani, Mahalela. Lepas tu hak jelasnya Seri Patani duduk di depan Kementerian Pertahanan Bakok ni. Duduk di Kesuang Kalahun Bakok. Tu jawab masa lepas pada tu pula. Ni hak mula-mula. Pala ni benda Tok Bok dengan benda Nang Liu-Liu duduk mana? Wallahu alam. Katanya dia mau mewak lagi, hidup kat mana tahu, siapa Kalimantan ke, siapa Terengganu ke, siapa pulau kat Terengganu ke, siapa pulau Natuna ke, tahulah. Tapi ada kisah kata dia mau ambil wak lagi. Yang lain dengan Seri Nageri, Seri Patani, Mahalela dia mau wak lagi siap ambil. Mahalela pecah. Nak sutai Bakok, sutai lagi gelai. Tapi hak Ning ni dia mau ambil wak lagi kat mana pula ni. InsyaAllah lah hakap doa berjumpa. Mau ni jumpa dah dua bilah di Kalimantan tu. Berde biar tahu kok dia mau berde main taning. Tapi orang dok pesak lain-lain itu. Lepas tu ada orang telefon saya mari baru ni kata temu berde besar juga sutai. Saya pun ni jadi koyak sini. Tak ada kita tengok lagi insya-Allah nak kita tengok ni. Dia tarama mari dah lah rupa dia tu temu duk wah tanah. Orang tua dia duk gali pisau. Nak tani pisau gitu temu berde besar. Tapi Skoda tu jadilah saya nak bagi tahunya dan nanti saya pergi tengok dulu. Tapi jauh kau masuk ke dalam ni dah. Dok kek amperaman. Temu kau lah tu. Tapi tengok dah rupa tu pasal benda taning. Jadi nama Seri Nageri, Tok Bok, Nang Liu-Liu. Demikianlah hikayatnya. Habis kat tu dah. Habis kat tu kita tamu lagi. Syahadan antara berapa tahun selangnya, maka baginda pun mangkatlah dan paduka anak kanda baginda Muzaffar Syahlah dirajakan orang mengganti kerajaan paduka ayahanda baginda itu, dudukan di atas takhta kerajaan dengan adil murahnya. Ya duduk tak berapa lama, maka Sultan Ismail Shah pun meninggal dunia. Maka dah meninggal lagi, maka takhta kerajaan ning kisi raja ning jatuh kepada anak sulung dia yang nama Muzaffar. Lepas tu dia nama Sultan Muzaffar Shah. Ganti ayahanda dia jadi raja kerajaan Melayu Patani. Jadi orang yang kedua, raja yang kedua. Maka negeri Patani pun bertambah sentosa dan makmurnya, dan dagang santri pun terlalu banyak pergi datang. Naik Raja Muzaffar, negeri Patani tambah sentosa, tambah maju, tambah kaya, sebab ada pedagang mari rata-rata nak mari nego dengan negeri Patani. Habis di Raja Shah habis. Jadi insya-Allah pada minggu depan kita nak masuk raja yang kedua yang mengatur negeri Taning, iaitu Raja Muzaffar. Kalau hak minggu ke depan ni jangan pelak buat kita, sebab Raja Muzaffar yang mula awak masjid Kesik. Lepas tu dia mula belayar naik kapal laut pergi di Ayutthaya, mula timbul kalimah sia mari. Ada catat ke sia dah lah lepas ni. Lagu mana hubungi dengan Taning dia, sai rapat ke, sai biasa ke, musuh ke, lagu mana, kita nanti tengok dah. Lepas pada tu kata Raja Muzaffar naik adik raja tu era lagu mana pula dah. InsyaAllah kita baca soalan 5 soalan yang dipetik oleh
apa ni staf kita. Adakah catat soalan pertama dah. Adakah catat di mana buat bata yang bina Masjid Kersik? Adakah catat di mana buat bata yang bina Masjid Kersik? Bata buat mana? Kalau kita tengok bentuk bata Masjid Kersik adalah bentuk yang sama dengan candi-candi hok duk di Calik Prawe Kota Mahligai. Cuba ya ambil seluk dah, ambil seluk tanah liat dah, mari ejek capur dengan kapal kata gilah. Lepas tu ambil bokah gi bakar. Jadi kerah, lepas tu tina jadi kota di Mahligai. Ni Kersik pun sama. Jadi bata ni buat mana? Bata ni buat di tanah lah. Tempat buat mana? Zaman dulu tempat buat ni kata-kata kok ni. Tapi tempat hok terkenal kali ke buat batanya dia duk di abang duk di Rakok. Rakok kawak kasok sah kok dalai kok ni. Tempat buat bata dulu. Dia lain dengan bata berabung. Kalau bata berabung untuk orang tanding tu tak mana-mana buat, dia kena order. Dia kena order ambil dis gogo. Orang gogo pandai lagi buat bata. Kalau lagi kesoh nak buat kotor. Tapi orang tani pun ada buat, tapi kok dalam tu. Lepas tu tempat tambung buat banyaknya di Sidik. Di Sidik, di Sedawa, Pujuk, sah ni buat juga bata. Buat bata tu buat masjid untuk buat Masjid Kersik. Dua, ada tak catatan anak cucu Syekh Said ke Syekh Suid ni? Syekh Said. Ada tak catatan anak cucu Syekh Said mengikut kitab sejarah dengan cara resmi yang dengan cara sahih? Tak ada catatan. Tak ada catatan tentang Syekh Said. Kata berkeluarga, ada isteri, ada anak tu dia tak ada catat. Tapi ada orang yang royak tu, amba ni keturunan Syekh Said. Keturunan kena waris kat mana tu wallah alam, saya tak tahu. Kalau dengan cara lisan tu tahulah hatu panggil doa. Kita tak nafi kalau dia mau royak lagu tu, tapi dalam kitab gapo ni tak ada sebut. Yo lain dengan Syekh Safiuddin. Yo lain dengan Syekh Fakih Ali. Demo ni ada anak cucu. Bawa mari Syekh Daud tak ada pula. Mari Syekh Ahmad baru semula kali ngaji sulung kau ni dah. Apa ni ada orang wi jawab pe kita kata 1 piko 100 kilo. 4 piko 400 kilo. Allah beratnya peluru. Terima kasihlah kepada orang hak wi maklumat tambah kita dah. 1 tan 1000 kilo jangan tukar dah. Ni amba ni boleh tahu dah. 1 piko 1 kilo. Ni tak ada pergi royak teh harga ni. Nak tahu juga lapar gata ni berat mana. Inbox สนใจหนังสือทางเพจแล้วยังไม่ตอบถาม 2-3 วันแล้วni ngepek lah ngepek kita dah dah. Dia kata dia ni order surat dah 2 hari kita tak jawab lagi, minta maaf dah sebab setah kita ni tak ada rumah belaka 2 hari marai. Amma ni ada sorak dah pergi di Phuket tu. Sore lagi tu ada pergi sorak di Malaysia. Sore lagi tu ada pergi kerja kat luar. Jadi baru klik gini belaka tengah hari. Jadi nak jawab pun gitulah sebab nak hantar surat tak boleh. InsyaAllah esok dah kita nak jawab dah. Jangan gaduh ngaju lah weh, kita kena kokoh lagi dah. 5. ชื่อรัฐเคดะชื่อแปลกกว่านี้ชื่อว่ากาเตาะปูรุnama Kedah deh nama pedih ke nama Kedah nama pedih ke nama Kedah. Kalau Kedah tak esok dengar apa Katok Puru dah, tapi nama pedih Katok Puru. Tak jelas ni. Tuan ni nak jawab tak boleh ni, kalau tak jelas saya takut tak kena. Katok Puru. Katok Puru. Dah. Semula tanya ni baru nak masuk raja yang kedua panggil lagi dah.
Tak apalah, dia kokogilah sampai ke Raja Tengku Lamidin. Tapi kalau kita nak boleh dengar lalu dah, kita boleh ni ada sebuah dia sebab gapo ni memang tak arah anak ustaz nak duk menego jual surat pula dia. Bukan ada menego dia. Dah. Ada menego dia tapi mengata untuk menambah ilmu kita. Buku ni namanya Harimau Malaya, biografi Tengku Mahmud Mahjidin. Ni sakut dengan apa ni ambil je di Tengku Mahidin beranak. Lepas tu pak dia Tengku Abdul Qadir duduk belawai kena igat dia masuk got di Pesenuluk. Lepas tu dia mari klik mari keboya besar mari zamir dia betul dengan zamir Haji Sulong. Lepas tu dia pun apa ni pergi tolong British bawa kapal bawa tu bawa ni duduk belawai dengan Jepun zaman perang dunia. Lepas tu kita boleh bacalah kisah-kisah dia dan juga perjuangan oleh baginda Tengku Mahmud Mahjidin, anak Raja Petani terakhir Tengku Abdul Qadir Kamarudin. Jadi masa dia semasa sekali dengan Haji Sulong. Dan juga hak ni pun ada lagi kalau hak ni habis dah. Hak ni abangi novel. Dah. Novel baca sedap lah sebagai siri itulah. Perang Petani Senggara. Dua-dua ni ada masih ada banyak lagi di saya. Boleh order, boleh inbox. Jadi orang hak inbox dah ni insya-Allah esok saya nak hantar nak jawab lagi buku gapo dia nak dan kita nak hantar lagi dengan price ni. Kalau hak ni 450, hak ni 380. Payah sehari dah buku-buku lagu ni. Maka begitulah untuk malam ni kita boleh tahu dah permulaan Islamnya di petani. Semoga kita semua ni menambahkan lagi kasih sayang kepada ulama kita dulu yang usahanya menyebar agama Islam di tanah tani kita, dan juga kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu taala yang mana memilihkan kita orang bangsa Melayu Tani jadi orang Islam. Dan juga memilihkan tani kita ni jadi Darussalam seperti mana Syekh Said menggelarkan nama Darussalam ketika raja mengucap dua kalimah syahadat dan menteri-menteri hulu balai semua rakyat-rakyat di Taning ikut masuk Islam belaka. Dan Syekh Said ni berdoa dah kepada kita semoga daulah Patani ini mengetah oleh anak cucu Raja Taning panjang-panjang masanya sampai akhir zaman duduk dalam Islam. Semoga negeri ini adalah negeri Darussalam. Itulah nama mula-mula Syekh Said. Walaupun hari ini kita belum lagi aman dan makmur, belum lagi Darussalam, tetapi atas upaya usaha kita, usahakanlah untuk menjadikan tanah bumi kita ni Darussalam. Itulah baru sampai saat dia aman makmur seperti zaman dahulu. Maka malam ni sekian saja, insya-Allah pada malam depan kita mari sambung dalam EP yang ke-12 dengan tajuk Sultan Muzaffar Shah dan hubungan dengan kerajaan Siam di Ayutthaya. Maka malam ni insya-Allah selamat malam. Jumpa lagi minggu depan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni. Ya Allah ya Rabbul rahmah wa kulli amal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Amin.